Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCR berjaya mencatat pelaburan direalisasi berjumlah RM48.2 bilion setakat September tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini merupakan peningkatan 60% berbanding tempoh sama tahun lalu. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata perkara itu dimaklumkan semasa beliau mempengerusikan mesyuarat ke-32 pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara hari ini. Menerusi hantaran Facebook, katanya NCR telah menyaksikan lebih 10,500 peluang pekerjaan baru melalui pelaburan direalisasikan ini. Dalam hal itu turut dibincangkan inisiatif menyokong ekosistem pelaburan berpandukan Pelan Pembangunan Strategik NCR 2024-2030. Ia meliputi pembangunan pusat inovasi teknologi, hub agro makanan dan peralihan tenaga. Perancangan ini penting dalam usaha kerajaan memastikan NCR dapat menarik pelaburan berkaitan industri strategik yang berimpak tinggi. Malaysia perlu menumpukan usaha ke arah pemerkasaan bakat berkemahiran tinggi terutamanya dalam sektor pembuatan. Ia bagi menyokong permintaan industri yang semakin meningkat ketika ini. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, penciptaan bakat itu penting kerana Malaysia pada separuh pertama tahun ini sudah menarik RM160 bilion dalam pelaburan yang diluluskan merentasi pelbagai sektor ekonomi. Ia turut membuka lebih 79,000 peluang pekerjaan baru daripada 2,948 projek yang diluluskan. Ia peningkatan hampir 50% penciptaan pekerjaan berbanding 2023. Jelasnya apabila pelabur memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan, mereka bukan sahaja mencari pulangan kewangan yang menguntungkan tetapi juga tenaga kerja yang boleh menyokong pertumbuhan jangka panjang. Projek infrastruktur baru bakal menguasai industri pembinaan negara akan datang. Kontrak kerajaan bagi 9 bulan pertama juga meningkat kepada RM41 bilion berbanding RM36 bilion bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut RHB Investment Bank, projek yang dilancarkan termasuk transi aliran ringan Pulau Pinang. Ini selain lebuh raya Pen Borneo Sabah, fasa 1B membebitkan kos RM15 bilion. Bagaimanapun, 2 pakej terakhir masih belum dianugerahkan. Firma itu juga percaya projek infrastruktur berkaitan air membawa peluang tambahan kepada kontraktor seperti projek Tempatan Banjir Sungai Damansara serta peruntukan RM4 bilion untuk pengurusan air di Perak termasuk menyediakan air terawat ke Pulau Pinang. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA berharap hartanah kediaman akan dikecualikan daripada cukai warisan sekiranya ia diperkenalkan pada masa depan. REHDA menyedari spekulasi yang timbul berhubung kemungkinan pengenalan semula cukai warisan semasa pembentangan belanjawan 2025 Jumaat ini. Presidennya, Datuk Insinyur Ho Hon Sang berkata, cukai warisan hanya akan menjadi beban kepada waris keluarga. Ia terutamanya kepada anak-anak golongan berpendapatan rendah atau kelas pertengahan yang dikenakan cukai yang mungkin terlalu tinggi kerana harta yang diwarisi. Pemilik baru yang mewarisi hartanah juga mungkin terpaksa menjual rumah pusaka mereka kerana tidak mampu membayar cukai yang dikenakan. Mereka juga berisiko kehilangan pelaburan yang dimulakan ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Kerana itu akan menghalang pemilikan hartanah jangka panjang. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini seiring aktiviti penjualan saham Wall Street. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 9.34 mata kepada 1,632.63. Kaunter rugi melalui untung pada 658 berbanding 337, manakala 512 kaunter diniagakan tidak berubah. UOB Kay Hian Wealth Advisors pun berkata memandangkan asas ekonomi yang kukuh, penurunan baru-baru ini dijangka memberi peluang pembelian saham. Sekian laporan dari Niaga, salam hormat.